Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita sambung pada masalah ijarah ni, kita sampai kepada tajuk al-ujara. Ujara ni siapa? Pekerja. Ajirlah pekerja. Lawan kepada majikan. Jadi pekerja kepada seseorang, dia ada dua kategori. Ada orang yang bekerja dengan majikannya, bekerja dengan seseorang, dengan maknanya majikannya membayar dia pada masa yang terhad, makna dia berkait dengan seorang majikan saja. Dia bekerja untuk satu pihak saja. Contoh macam penjawat awam, pekerja-pekerja syarikat yang ada time masuk dia. Tak. Jadi dia itu dalam tempoh tersebut, dia hanya bekerja untuk satu pihak. Ni ada satu situasi keadaan yang ada hukumnya. Dari segi upahnya berhak atas dasar apa. Yang kedua, ada orang yang kita suruh dia bekerja, kita upah dia bekerja, kita bayar upah kerja dia, tapi dia bukan kerja untuk kita saja. Contoh apa? Kita bayar dia untuk buat kerja, tapi bukan dia kerja untuk kita saja. Kalau kes tadi majikan upah pekerja, ambil pekerja untuk kerja untuk dia lah. Dalam tempoh masa itulah. Maknanya tak boleh nak kerja dengan syarikat lain dalam tempoh masa tu. Dia tak boleh nak buat nak senang-senang tubik, dia kena minta izin daripada tu. Maknanya dia terikat dengan seorang majikan. Sekarang ni ada jenis pekerja yang mana dia tidak terikat dengan seorang saja. Dia boleh bekerja dengan pihak ramai. Contoh apa? Tumu sangat semua. Saya nak contoh. Contoh apa? Apa dia? Penghantar barang. Boleh? Sebab dia bukan kerja dengan seorang je. Lagi? Apa lagi? Tapi penghantar barang tu, kalau kita nak letakkan dia, sebenarnya dia lebih kepada upah atau barang lah. Jualah, ataupun boleh juga dia buka syarikat penghantaran barang. Kalau gitu betul. Maknanya setiap orang boleh pergi ke syarikat, minta perkhidmatan dia menghantar barang. Faham tak? Okey, lagi contoh lain. Banyak ni, banyak. Awak guna sokma awak tiap-tiap hari terlibat apa dia? Mana? Siapa lagi? Apa dia? Maxim. Maxim. Boleh juga dah hak senang-senang ni. Maxim. Lagi. Apa dia? Kaiji. Lain pada tu? Layar mosi. Apa lagi cepat? Tukang jahit, tukang gunting rambut. Faham tak? Dia bukan dia jahit baju kita je. Dia menerima ramai orang yang menyuruhnya buat kerja dan mengupah dia. Betul tak? Jadi dia ini termasuk daripada kategori ajir yang mushtarak nanti. Okey. Bismillah. Okey. Jadi ini perbincangan tentang ujara. Ujara jamak kepada ajir. Dibincang di sini pasal dhaman, tanggungan. Adakah mereka ini menanggung kerosakan ataupun berlaku aib pada barang yang dia disuruh buat kerja tu? Tengok. Qala al-muallif rahimahullah, ajirun khas. Ajir ni ada dua. Pertama ajir khas, yang kedua ajir mushtarak. Siapakah ajir khas? Huwa alladhi yata'aqadu ma'ahu al-musta'jiru, orang yang berakad dengannya oleh mustajir. Mustajir ni apa? Siapa mustajir? Dalam konteks ni majikan atau orang yang nak mengambil dia. Okey. Sekarang ni kalau awak faham,
Dalam ijarah ni ada macam dua bentuk. Pertama, ijarah dengan maksud sewa. Yang kedua, ijarah dengan maksud membayar gaji atau bayar upah tu lah, kita kata gaji lah, menggajikan. Okey. Jadi di sini jangan bertukar tu. Kalau dalam masalah sewa, mustajir ni siapa? Kita nak sewa rumah. Mustajir siapa? Kosong awak dapat pada waktu rumah. Mustajir siapa? Penyewa. Jaga molek. Kalau jawab gitu, kosong. Mustajir dalam contoh sewa rumah, awak kata tuan rumah, kosong awak dapat. Saja-saja rugi. Jangan tukar tu, sebab tu saya petikkan tu, tanda baris dan tulis makna. Dalam konteks ni lah penyewa, mustajir. Tuan rumah kita panggil muajir. Okey, dalam konteks kita menggajikan orang, bayar upah kerja dia, gaji orang. Siapa ajir, siapa mustajir? Majikan dengan pekerja. Mana mustajir? Mustajir apa? Mustajir majikan. Confirm? Mustajir majikan. Okey. Lepas tu pekerja muajir. Pekerja buat apa tu? Beri apa tu? Betul ke? Tadi pemilik rumah tu ialah muajir, penyewa itu mustajir. Sekarang ni majikan dengan pekerja. Mana mustajir? Majikan. Lagi? Semua majikan kata majikan Melaka? Ya. Ke pening? Jawapan ketiga, tidak pasti. Tidak pasti dapat berapa markah. Separuh. Sama juga, kosong. Okey. Dalam masalah kita pergi mendapatkan perkhidmatan daripada contohnya tukang jahit. Siapa muajir, siapa mustajir? Kita pergi ke kedai tukang jahit tu. Tukang jahit dengan kita yang minta upah, kita suruh dia jahit baju. Siapa mustajir, siapa muajir? Okey, tukang jahit tu apa? Mustajir, tukang jahit. Kita muajir. Sebab apa? Sebab apa kita muajir? Kita bagi upah. Sekarang ni situasi berbeza tu. Awak keliru tu. Dobek dia, mustajir ni orang hok bayar. Mustajir dalam situasi mana-mana ialah pembayar ujrah. Dalam kes sewa rumah, mustajir ialah penyewa, sebab dia bayar kepada tuan rumah. Senang ingat gitu lah. Dalam kes pekerja dan juga majikan, mustajir siapa? Majikan, sebab majikan bayar manfaat pekerja-pekerja. Dalam kes kita pergi kedai jahit, mustajir siapa? Kita, sebab kita bayar mendapatkan khidmat tukang jahit. Faham tak tu? Penting ni, jangan tukar tu. Kalau tukar habis awak. Okey. Sekarang ni ajir khas ialah orang yang berakad dengan mustajir, pihak majikan yang bayar lah, alal qiyami bi'amali ma, untuk melakukan amalan tertentu, kerja tertentu, muddatan minaz zaman, satu tempoh daripada masa. Yastahiqul mustajiru, berhak oleh majikan itu, naf'ahu, manfaat pekerjanya, fiha, dalam tempoh itu, jami'al waqti, sepanjang waktu. Wa yastahiqul ajir, dan berhak oleh ajir, pekerja tadi, fiha, pada tempoh tersebut, al-ajra, berhak untuk mendapat gaji, bayaran, walau lam yakun bi'amalin, walaupun dia tidak buat apa-apa kerja.
Walaupun dah buat kerja. Contohlah, pergi pejabat. Bos kata tak ada kerja ni. Sebulan tak ada kerja. Boleh ke tak dia dapat gaji? Boleh, sebab dia telah memperuntukkan masanya daripada pukul 8 sampai pukul 5 untuk pada diri, dedikasikan dirinya kepada syarikat, kepada bos dia. Lepas tu tiba-tiba bos dia tak boleh kerja. Lepas tu akhir bulan, awak tak ada gaji lah sebab tak ada kerja. Tak. Awak menggajikan saya untuk guna khidmat saya dalam tempoh ini. Sama ada kerja, tak ada kerja ke, tetap berhak dapat gaji tersebut. Faham tak? Tapi kalau ada kerja, awak jadi cikgu ke, jadi apa ke, tiba-tiba mari tempat kerja, mari jabat, orang buat kerja, dia pergi buat kerja jual. Bawa kain, comel selendang ni. Lepas tu kat poster dia jual, dekat-dekat raya dia jual apa? Biskut raya. Biskut raya. Nak test ni, tester ni. Cuba rasa biskut ni. Semperik ni sedap ni. Tak. Dia pergi jual pula. Kerja bertimbung tak siap Bos dia suruh tak buat. Tak. Berhak tak dapat gaji dia? Berhak tak? Apa tak berhak pula? Ikut suka jawab. Berhak lah. Sebab dia digaji ikut bulan. Sama ada dia buat kerja, tak buat kerja ke, itu tak ada kaitan dengan akad dia sebagai seorang pekerja kepada majikan. Berhak juga dapat gaji. Tapi orang buat gini tak berkat lah. Gitu je. Faham tak? Dari segi berhak gaji, berhak gaji. Cikgu sekolah contohnya. Cikgu sekolah kena ngajar. Tak? Tiba-tiba tak ngajar. Dia pergi buat rumah luar ke mana. Tak ngajar lah contoh. Jadi apa akan jadi? Boleh tak gaji? Boleh gaji. Tak boleh kerajaan nak sekat kau ni sebab hak dia. Dah dia tidak amanah, itu dosa dia lah. Dosa dia dengan Tuhan lah. Dosa dia dengan majikan dia lah. Apa? Faham? Ni melibatkan awak satu hari nanti, awak terlibat dalam pekerjaan. Muamalat ni tak lari. Sebab tu saya pesan kelas lain, belajar ni sungguh sikit bab ni. Sebab awak nak pakai sepanjang hidup awak dan kesannya selepas daripada mati. Kalau awak belajar ni tak faham hukum hakam, melakukan muamalat yang salah, yang batal, yang tidak sah, maka hasil daripada yang awak dapat itu hasil yang haram. Lepas tu hasil yang haram, apa Nabi sebut? Kullu nahmin ma nabata min haram fannaru aula bih. Setiap darah daging yang tumbuh daripada haram, api neraka lebih berhak. Dah, mengaji ni nak selamat api neraka Bukan awak nak dapat luluh je ni. Bukan awak nak dapat skor je. Nak selamat api neraka sebab bukan sekadar awak nak ni, awak akan praktik dalam kehidupan. Jadi ambil berat sikit. Kalau rasa ngantuk tu, bayangkan api neraka. Supaya awak tak ngantuk. Ataupun ambil lighter. Sakit ke tak? Kalau rasa tahan api lighter tu, gagah. Jadi ambil perhatian Kalau tak faham tanya. Ni senyap je. Nak mari, tak mau mari sudah. Baik. Jangan main-main. Awak masuk dalam kerjaan nanti, awak akan berhadapan dengan benda-benda berkaitan dengan akad-akad sedemikian. Kita dengan majikan, kita dengan jual beli. Kalau kita nak buat rumah ke, kita apa. Okey. Yastahiqul jadi dia berhak walau lam yakum bi amali, walaupun dia tidak buat pekerjaan apa pun. Sebab apa? Sebab dia ajir khas nama dia. Au yata'aqadu ma'ahul mustajiru, ataupun berakad dengannya oleh pihak yang membayar upah, liyakuma lahu bi amalin muayyanin, untuk dilakukan pekerjaan tertentu, duna an yataqabbala amalan akhar, tanpa boleh menerima kerja lain. Kita bila kerja 8-5 sini, maknanya tak boleh nak kerja syarikat ni pula, kerja syarikat ni. Tak. Kita mengkhaskan diri kita untuk satu pihak saja. Jadi pihak tu boleh guna khidmat kita sepanjang tu. Lepas waktu bekerja, boleh lah.
qabla intihaihi, sebelum selesai tempohnya. Kal ummali fil ma'amili, seperti buruh-buruh. Ummal ni buruh, bekerja. Fil ma'amil, di kilang-kilang, pekerja kilang. Pekerja kilang kan dia masuk naik bas ramai-ramai tak? Pagi tengok tak? Apa duduk kat mana ni? Selangor, Kelang, Johor kan, pekerja-pekerja kilang masuk pagi. Lepas tu pukul 4 ke 5 keluar. Dia duduk dalam kondisi situasi itu, mereka dipanggil ajir khas. Wal ujara fil hawanit, tu contoh lain lagi lah. Fa amsalu, apa langkah sikit 2-3 baris. Fa amsalu haula'il ujara'i, seumpama mereka pekerja-pekerja itu, la yadmanuna mastujiru alaihi, tidak mereka perlu ganti rugi, perlu jamin bayar ganti rugi, mastujiru alaih, apa yang mereka diupah di atasnya. Wa ma tahta aidihim minas sina'at, dan apa yang dalam penguasaan mereka daripada sinaat, pekerjaan-pekerjaan, daripada barang sinaah ni makna alat-alat lah, alat-alatan, mesin-mesin. Contohnya dia kerja kat kilang, tiba-tiba mesin rosak, boleh ke nak suruh majikan suruh dia ganti? Tak. Saya buat ikut apa prosedur dah. Rosak mesin ketika dia mengendalikan, bukan dia tanggung, tidak tanggung. Illa idza ta'addau, kecuali mereka melampau, bima halaka tahta aidihim, dengan apa yang musnah dalam pegangan mereka, au ta'ayyaba, atau jadi aib. Kecualilah dia ni memang sengaja merosakkan, ataupun dia tu tidak, dia cuai, ketika itu dia lah tanggung kerosakan tu. Tapi kalau dia kerja biasa, tiba-tiba rosak, contohnya kita masuk kelas-kelas ni, saya guna alat ni, tiba-tiba rosak benda ni, siapa kena bayar? Saya dah kena bayar sebab saya guna biasa, rosak benda ni, pihak majikan lah, pihak tu kena tanggung. Jadi ajir khas, ya dia ya apa? Ingat tak? Baca dah bab ya kan? Ada berapa yad? Yadun, ada berapa yad? Tak baca lagi? Yadun amanah, yadu amanah dengan ya dhaman. Tak sebut ke? Tak ingat lah ni. Jadi ajir khas, ya dia yad amanah, dia tak perlu tanggung apa yang berlaku kerosakan, kemusnahan ketika dia buat kerja secara elok, kalau dia tidak melampau dan cuai lah. Kama idza, kalau dia melampau dan cuai, itu ditanggung. Kama idza ta'ammada, kalau dia melampau, li itlafin, sengaja untuk rosak, au tasahala wa qassara, ataupun dia bermudah-mudah dan dia cuai, bi asbabil hifzi, dengan dengan kaedah-kaedah penjagaan, wa usulil amal, dan prosedur kerja. Usul ni makna asas pekerjaan, prosedur kerja, kaedah kerja. Dia cuai, tak ikut langkah-langkah yang ditetapkan, barulah ketika tu dia kena bayar ganti rugi. Okey. Jelas dah ajir khas. Yang kedua dipanggil ajir mushtarak. Ajir mushtarak, pekerja bagi pihak ramai. Huwa alladhi yata'aqadu ma'ahu al-musta'jiru, iaitu orang yang melakukan akad bersama dengan mustajir, pihak yang meminta perkhidmatan, yang membayar upah, ala amalin muayyanin, atas pekerjaan tertentu, yaqumu bihi, yang dia nak lakukan, wa yastahiqul ajra bintihaihi, dan dia berhak untuk mendapatkan bayaran setelah selesai. Wa yumkinu an yata'aqada ma'a kathirin, dan dia boleh untuk melakukan akad dengan orang ramai. Maknanya dia tidak terikat dengan satu pihak. Dia panggil ajir mushtarak, ajir yang berkongsi. Ala mithli hadzal amal, yang untuk melakukan seumpama pekerjaan ini, au ghairihi fi zamanin wahid, ataupun pekerjaan lain dalam waktu yang satu. Boleh, dia tak mesti seorang je. Dia boleh buat mana-mana kerja dengan mana orang dalam masa yang sama, boleh. Wala yakunu amalahu ghaliban fi hauzatil mustajir, dan pekerjaannya pada ghalib, bukan pada hauzah ni makna dalam tempat yang disediakan oleh mustajir, ataupun hudurihi, ataupun ketika hadir mustajir. Jadi dia biasa ni ada tempat sendiri,
Dia tak kerja lah di tempat yang majikan sediakan. Dia ada tempat dia sendiri. Tukang jahit dia ada kedai dia. Kita nak atar baju boleh, orang lain nak atar baju boleh. Dia panggil ajir mushtarak. Wa innama yastaqillu bi'amalihi, dia bebas dengan pekerjaannya fi manzilihi, di rumahnya, au dukanihi, atau di kedainya, au ma'malihi. Ma'mal ni ialah bengkel. Bengkel dia buat bengkel. Jadi orang kata rosak atau ke dia, ramai ke banyak tak apa, dia boleh terima. Kal khayyat, seperti khayyat. Siapa khayyat ni? Dr. Mustafa Khayyat. Kenal tak tu siapa Khayyat? Tak kenal? Awak ni tak kenal FKI tu. Orang kat FKI ni tak ramah. Jadi tu imam, dia kadang-kadang tu imam masjid. Dr. Mustafa Khayyat. Khayyat tu apa dia? Khayyat. Khayyatun ala wazni fa'alun. Tukang jahit, daripada khayt. Khata yakhitu khayt. Jahit. Tukang jahit. Sabbar. Daripada sabrun. Apa dia? Sibghatullah. Wa man ahsanu amala. Ayat Quran, wa man ahsanu minallahi sibghah. Sabbar apa dia? Tukang celuk, tukang warna kain. Orang penceluk kain. Bukan celuk ni coklat celuk tau. Tukang celuk tu ni coklat celuk. Awak kenal tak? Tak tahu, tak ada orang kenal tu. Dia tak ada iklan tau. Kalau tengok TV awak ni, tengok TikTok awak. Zaman telah berbeza. Baik, sabar, tukang celuk kain. Kawak. Ya Quran ada ni. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Fatukwa daripada kawak ni. Kawak apa dia kawak? Fatukwa jibahuhum. Kawak. Kerja benda ni. Kawak. Google kata benda Google. Start Google. Kata benda. Ayat Quran boleh cari tu. Ya. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Apa dia? Kawak apa dia? Mikwah. Dah tahu dia tu mikwah. Mikwah tu orang puang biasa ni minat benda gini. Apa dia? Ambil gambar. Awak ambil mana? Kawak tu ambil gambar. Apa dia? Penyetrika. Apa dia penyetrika? Tak tahu juga bahasa Melayu tu. Tukang setrika baju. Kawak ni setrika. Yauma yuhma 'alaiha, hari di mana dibakar emas dan perak yang tidak dibayar zakat oleh tuan punyanya. Fatukwa biha, lalu distrekakan emas panah itu, dibakar dengan api neraka jadi cair, lalu Tuhan strekakan emas panah tu pada dahi, pada bahagian sisi lambung dan belakang orang yang tak bayar zakat. Jadi kena adalah roket sikit ni. Ada makna tu. Mikwah tu apa dia? Streka tu mikwah. Awak tak ada satu bahasa Arab sini. Tak ada aktiviti bahasa Arab. Kena cakap bahasa Arab. Kena tahu ni apa. Kurang-kurangnya lah. Ni apa. Baru awak boleh ke depan dalam bahasa Arab ni. Jadi kawak ini ialah tukang serika. Hammal daripada hamlun. Faham tak?
Boleh? Ha? Pembawa dia. Tukang bawa barang. Kalau macam pasar-pasar sini mungkin tak ada pun. Setengah orang, cik perlukan tu, saya bawa barang. Hammal, dia tolong pikul, tolong bawa barang. Ini semua atas wazan fa'al. Fa'al ni hammal, khayyal, sabbar, kawwa, atas wazan fa'alun. Jadi kalau jumpa wazan ni, tahulah dia merujuk kepada pekerjaan. Attar, apa dia? Attar. Apa dia? Ulang balik, apa dia? Tukang jual minyak wangi. Attar. Daripada utur apa? Utur minyak wangi. Attar, tukang jual minyak wangi. Haddad. Tukang besi. Lagi apa? Laham. Tukang jual daging. Faham? Itu atas wazan fa'al. Itu contoh ajir mushtarak. Jadi dia bukan kerja untuk satu pihak. Ramai boleh pergi. Fahaula'il ujara'u. Mereka itu, para pekerja-pekerja itu, yusammauna, dinamakan, ladal fuqaha, di sisi ulama' fiqh, ahyanan, kadang-kadang ulama' panggilnya sunnah. Orang yang kita kata sena'ah. Orang yang pekerja kita kata pembuat industri ke apa. Sunnah ni nak sebut baju sekejap, saya tengah pagi recall kataan sesuai. Sunnah daripada sunnah yang perusahaan, pengusaha. Aywa. Sunnah perusahaan. Jadi sunnah ni pengusaha kedai gunting tu ajir musytarak tu. Tahu? La yadmanuna illa bita'addi. Mereka juga tidak membayar dan tanggung ganti rugi kecuali dengan sebab ta'addi. Wal ainu amanatun fi yadil ajir. Barang yang dia terima, kan orang serah kain untuk jahit baju. Tak? Orang beri apa lagi? Beri ni untuk buat. Serah kain untuk jahit baju. Maka barang tersebut amanatun fi yadil ajir. Amanah pada tangan ajir. Amanah pada tangan ajir musytarak tadi. Jadi sifat dia apa dia? Mana? Beramai-ramai. Dah ni tidur sekali. Terlajak kau Kedok. Alasan boleh? Apa cerita alasan? Boleh? Apa minyak? Tu air ambil mana? Tak isi air. Tu beli mana air? Apa habis minyak tu? Beli sarapan. Lepas tu tak beli minyak? Beli minyak tu. Oh, hebat. Nikmat hidup di dunia ini. Nikmat sungguh hidup dunia ni. Tak rapang. Yalah. Ingat saya dan sarapan ke? Tak sarapan juga. Habis minyak lah. Belum ni baju tak ada. Ambil dia orang. Benda lagi alasan. Ada 2-3-4 kali je ni. Cari dululah siap-siap. Tak. Hak logik sikit. Saya tak kata salah, mungkin betul. Tapi kesungguhan seorang. Kesungguhan seseorang. Baik. Mana tadi? Jadi ajir musytarak ini, ya dia apa?
Ya apa? Ya amanah juga. Ya dia ya amanah. Sama macam ajir khas lah. Ha. Kenapa? Li'annahu mutatawwi'un bil hifzi. Kerana dia sukarela. Mutatawwi' ni sukarela untuk menjaga barang. Idil ujrah muqabilul amal. Kerana upah nanti sebagai bandingan bayaran kepada pekerjaan. Kayak gini dia ambil barang. Barang tu dia kena jaga kan. Lepas tu dia jahit. Lepas siap jahit, dia beri kepada orang yang apa ni tu, dan dia pun dapat upah. Dah barang tu dia amanah menjaga. Maka ya dia ya amanah. Duduklah depan ni. Ni duduk depan ni. Air lewat ni duduk depan. Duduk depan. Ya. Mana tadi? Sini depan ni. Hitam. Hitam mari kita kena duduk depan. Line pertama. Line sini. Dah sini kan lagi nampak siang pula. Tak ada temang. Ada situ. Boleh. Masa ni belajar supaya jadi jangan bolah. Kebolasan itu perlu dibina dan perlu dibuang sikap kita. Biasa bolah budak-budak biasa bolah. Tapi bila kita menikah dewasa, kurangkan kebolasan. Faham tak bolah Faham tak bolah? Kan nakal. Tak nakal. Faham tak bolah? Oh, faham tak apa dia organ tu tak apa faham tak bolah ke? Salah. Apa dia? Jual dok teratur. Tapi bolah tu sedap lagi nama. Bolah. Sebut sedap je sebut. Okey. Kalau tidak perangai awak sampai besar lah kau jadi bolah. Mana tadi? Okey. Jadi barang tersebut dikira amanah pada tangan ajir musytarak. Kenapa pengarang bawa bincang isu ni? Isunya gini. Yang menjadi jumpa tak jumpa gitu. Tengok. Tunjuk mana ya? Tak tahu yang mana ni. Dhahaba Abu Yusuf wa Muhammadun min ashabi Abi Hanifah. Jadi pengarang bawa datang pandangan Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani daripada ashab Abi Hanifah, ulama murid pada Abu Hanifah ni. Ni murid besar Abu Hanifah ni, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan. Dua orang ni antara murid besar Imam Abu Hanifah, dan pandangannya dikira dalam pandangan yang dalam mazhab Syafi'i, pandangan mereka berdua ni dikira bersama pandangan Abu Hanifah. Okey. Jadi Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf ini daripada ulama Hanafi, murid Abu Hanifah rahimahumullah, berpandangan annal ajiral mushtaraka, ajir mushtarak itu yadmanu, dia kena tanggung, dia menanggung ma halaka tahta yadihi, barang yang rosak dalam penguasaan dia. Benda yang dia pegang kain orang, pegang kain. Buat benda pegang kain? Kau tarik kain. Pegang kain ni makna orang hantar kepada dia kain untuk jahit baju. Untuk jahit baju. Jadi orang simpan kain kat dia untuk dia jahit baju. Kain yang dia pegang tu dia kena tanggung. Tiba-tiba kain tu mari tiku gigi. Mari tiku, mari gigi kain, rosak kain, kena tanggung. Ataupun tiba-tiba kain tu salah anak dia buat tumpah air, rosak kain mahal pula sesedih, dia kena tanggung, kena bayar ganti rugi. Ini pandangan Muhammad dan juga Abu Yusuf.
Lain dengan tadi, pandangan yang kita bincang, pandangan muktamadnya ialah ya dia ya amanah. Dia tak kena tanggung kalau benda itu bukan sebab kecuaian dan bukan sebab kelalaian dan melampau dia. Maka dia tak kena tanggung lah. Itu pandangan muktamad. Tapi pandangan dalam mazhab Hanafi, pandangan Abu Yusuf dan Muhammad, dua orang ni, mereka kata kena tanggung juga. Dia ya dhaman. Faham? Jadi ada dua masalah. Ajir mushtarak. Jumhur mengatakan ya dia ya amanah. Abu Yusuf dan Muhammad mengatakan ya dia ya dhaman. Jadi bila ya dhaman, dia kena tanggung kalau rosak. Illa idza kana al-halaku bisababin am, kecuali kalau kerosakan itu dengan sebab umum. La yumkinu al-ihtirazu anhu, yang tak boleh dijauhi, tidak boleh dijaga daripadanya. Contoh kal harid, kebakaran. Terbakar rumah sebelah, mari mengebok kedai tu. Jadi waktu tu tak boleh lah, waktu tu tak tanggung lah, sebab benda luar kawalan dia. Wal gharaqil ghalib, dan juga banjir yang banjir besar. Ghalib ni banjir yang meliputi. Mari banjir, termasuk kedai banjir. Tu dia tak kena tanggung lah, sebab tu luar kawalan dia. Okey. Kenapa Abu Yusuf dan Muhammad ni kata kena jadikan mereka ni yad dhaman juga, mereka kena tanggung juga. Wa hujjatuhum fi hadza, hujjah mereka pada pandangan ini, al-hifadhu ala masalihin nas, ialah untuk menjaga maslahah orang ramai. Lianna amthala haula'il ujara, kerana seumpama mereka itu, tukang-tukang tersebut, idza lam yadmanu, jika mereka tidak dikenakan ganti rugi, tidak dikenakan tanggungan, ma tahta aidihim, apa yang di dalam penguasaan mereka, minas sinaat, daripada barang-barang yang nak buat perusahaan tadi, nak usahakan buat kain, buat ni, kalau tidak ditanggung, istahanu, mereka akan bermudah-mudah bi amti'atil mustajiri, dengan barang pihak yang kita panggil pelanggan. Mustajir ni sini pelanggan. Mereka akan bermudah-mudah dengan barang pelanggan, wa amwalihim, dan harta mereka. Jadi bila kalau tak gitu, mereka kata akan bermudah-mudah. Tinggal kain, tiba-tiba rosak. Saya tak ada, bukan saya buat. Jadi mereka tak akan jaga betul-betul. Kerana itu Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf mengatakan bahawa mereka ini kena dhaman juga. Ya, mereka ya dhaman. Faham? Kemudian kata pengarang, tunggu bawah sikit, wa nara anna al-amala bihadza huwa al-arjah fi ayyamina hadza. Kami berpandangan bahawa beramal dengan pandangan ini lebih rajih, lebih kuat pada hari-hari kita ni, pada masa zaman sekarang ni. Zaman sekarang ni ambil pandangan inilah lebih elok, lebih sesuai. Sebab apa? Sebab dia menjaga maslahah. Kalau kita tak kenakan gitu, maka tak boleh nak cah lah, kedai dia nak cah. Mereka tak jaga barang kita, tiba-tiba tak boleh nak charge, tak boleh nak kenakan tanggungan dan nak bayar ganti rugi, sebab kata bukan salah saya. Jadi mereka akan ambil sambil lewa pekerjaan tersebut. Okay? Jadi tidak salah lah kita ambil contoh dalam perkara ini, kerajaan atau pihak berkuasa mengambil pandangan daripada mazhab lain sekalipun, boleh. Jelas tak ni? Seterusnya, intihaul ijarah, tamat tempoh ijarah. Dan tahil ijaratu, tamat ijarah, sewa menyewa dan upah-upah tadi. Watan qadhi ahkamuha, dan akan selesai hukumnya bi umurin, dengan beberapa perkara. Pertama, al-fasku, dengan fasakh. Aqdul ijarah aqdun lazimun minat tarafaini. Akad ijarah ni akad lazim daripada kedua belah pihak. Apa makna akad lazim? Apa makna akad lazim? Lagi? Saya pernah sebut dah akad lazim. Jawab rasa tak? Apa makna akad lazim? Dia lawan kepada akad jaiz.
Akad lazim ni akad yang tidak boleh difasakh. Bila telah berlaku akad, tidak boleh difasakh. Tidak boleh difasakh sewenang-wenangnya. Dia menjadi lazim, jadi. Akad yang jadi ni bila terikat tak boleh nak lega, kecuali dengan uzur sangat atau dengan sebab-sebab yang dibenarkan. Itu dipanggil akad lazim. Akad jaiz, akad yang boleh difasakh oleh mana-mana pihak bila-bila masa. Akad yang boleh dibatalkan oleh mana-mana pihak yang berakad bila-bila masa. Dipanggil akad jaiz. Faham Jadi jaiz ni bukan makna harus hukum taklifi 5 tu. Jaiz merujuk kepada keadaan akad di mana akad itu boleh difasakh dan dibatalkan oleh mana-mana pihak yang berakad. Lawan kepada akad lazim. Akad lazim ialah akad yang bila dah dimeterai tak boleh nak dibatalkan sewenang ni, tak boleh. Okey, dia kata akad ijrah ni akad lazim. Bila jadi dah, bukan senang-senang nak batal. Dia kena dua-dua setuju, berlaku benda yang melayakkan batal baru boleh batal. Ai ba'dan iqadihi sahihan, setelah berlaku secara sahih, maka dia jadi lazim. Laisa lil muajjir, tidak boleh bagi muajjir, pemilik barang sewaan, awin mustajir atau mustajir, fasakhuhu mata syaa, tak boleh nak fasakh bila-bila masa dia nak. Kita duduk sewa rumah orang, tiba-tiba kita tak ada apa-apa, kita tak minta persetujuan daripada dia. Kalau dia setuju nak batal, tak apa lah. Kita duduk seminggu, kita pun tak nak batal. Kalau dia setuju, selesai lah. Maknanya dua-dua setuju untuk batal, tak ada masalah. Tapi kita pun lepas duduk seminggu, kita tak mau duduk, tak beritahu nak batal. Tuang dia pun tak tahu. Akhir bulan, kita bila nak bayar, saya kata saya bayar 1/4 je, sebab daripada 4 minggu saya duduk seminggu. Tak boleh. Apa? Saya duduk 3 minggu lagi, saya nak batal. Tak boleh. Sebab akad tu akad lazim. Bila dah dimeterai tak boleh batal ikut suka, kecuali redha dua-dua belah pihak. Kedua-dua belah pihak itu setuju belaka nak fasakh, tak apa. Dalam kes ini tak ada sebelah pihak, lepas tu hak lain tak setuju, tak boleh gitu. Sebab dia akad lazim. Jadi wa minal a'dzar allati tanfasikhu bihal ijaratu, daripada uzur-uzur yang menyebabkan terfasakh ijarah. Ini kalau berlaku perkara ini, maka akad ijarah akan terfasakh. Dia tidak boleh fasakh sewenang-wenangnya semata-mata keinginan, tapi kalau berlaku keuzuran ni, berlaku perkara ini, maka akan terfasakh. Apa dia? Pertama, halakul ainil muajjarati fi ijaratil ain, musnahnya barang sewaan pada masalah sewa barang. Kita sewa kereta, guna pagi ni awak mari Uniza, awak mari Uniza jadi mari lewat pula. Tiba-tiba kereta yang kita guna tadi terbakar. Terbakar dekat Uniza, kita letak, tiba-tiba terbakar kerana kepanasan, contohlah. Maka macam mana ijarah kita nak pulangkan balik, kita nak nak bayar sewanya nanti petang. Jawapannya, hukumnya terbatal akad ijarah bila barang sewaan itu musnah. Barang sewaan itu musnah. Kita duduk rumah sebulan, bulan kedua nak duduk rumah utuh, tak boleh duduk dah, maka terbatal sendirinya akad ijarah untuk bulan kedua tu. Faham? Jadi pertamanya halakul ainil muajjarah. Tengok tanda kawasan ni. Fa idza kanatil ijaratu ijarata zimmah, kalaulah sewaan itu sewa dalam tanggungan. Ingat ijarah zimmah apa maksud? Dengan beza dengan ijaratul ain. Ijaratul ain kita melibatkan sewa barang. Ijaratul zimmah kita sewa perkhidmatan, sewa tugasan. Kalau ijarah itu ijaratul zimmah, kama sta'jarahu liyusilahu bisayyaratin mausufatin fi zimmah, seperti seorang itu upah untuk menyampaikan dia dengan kereta tertentu yang dalam tanggungannya ila makanin kaza, kepada tempat demikian-demikian. Kita
upah maksim untuk hantar kita mari Uniza. Tu. Fa ahdara sayyaratan, lalu dia bawa lah kereta. Summa atabat, kemudian tengah-tengah bawa kereta tu rosak atau ta'ayyabat, atau jadi aib kereta itu, rosak, punah ke, terbakar ke, rosak tayar. Fa innal ijarata la tanfasihu, sini ijarah tidak terbatal. Sebab apa? Bukan barang. Bal 'alal muajir an ya'tiya bi badaliha, bahkan muajir yang memberi perkhidmatan kena bawa ganti. Sebab kita bukan sewa barang, kita sewa perkhidmatan dia untuk sampaikan ke Uniza. Tiba-tiba tengah jalan kereta rosak, dia kena cari. Carilah makna kereta lain untuk menyampaikan kita ke matlamat dan destinasi kita. Contoh yang berlaku apa lagi? Banyak berlaku ni. Apa dia? Contoh kes yang sama. Apa dia? Biasa berlaku ni. Apa dia? Apa? Guana ni tak ada sambutan soalan ni. Apa dia yang berlaku contohnya? Apa dia? Apa dia? Soalan dia ni contoh lain bagi situasi ni. Apa dia? Hak berlaku semua ni biasa. Apa dia? Bila rosak kena ganti hak lain. Apa dia? Awak naik bah rosak tengah jalan. Nak balik Kuala Lumpur, naik bah rosak tengah jalan. Jadi syarikat bah buat apa? Atau bah lain lah. Sampai ke Kuala Lumpur, kita tak boleh nak batalkan pasahkan akad tu. Sebab bukan kita sewa bas sutir, kita sewa perkhidmatan menyampaikan kita ke Kuala Lumpur. Tiba-tiba rosak tengah jalan, dia atau bah lain lah, ataupun bah lain mari ambil. Awak betul dalam perjalanan. Faham tak? Jadi kalau melibatkan ijaratul zimmah, dia tidak akan batal. Fa innal ijarata la tanfasikhu bal 'ala al-mu'ajir an ya'tiya bi badaliha. Sawa'un akana dhalika wala istifa'i syai'in min al-manfa'ah, sama ada itu berlaku sebelum dapat menyempurnakan sesuatu manfaat, am ba'da istifa'i ba'dhin minha, ataupun setelah dia sempurnakan sebahagian manfaat. Tadi bah tu rosak sebelum berjalan lagi, cari bah lain. Ataupun tengah ba'dhi manfaat, sebahagian manfaat, maknanya tengah jalan rosak, cari bah lain ganti. Li'anna al-ma'qud alaih, kerana apa yang diakadkan, subjek akad, lam yafut bihalaki sayyaratil muhdarat al-muhaddarati, ataupun sayyarah al-muhaddarati, al-muhdarati, sayyarah al-muhdarati, kerana subjek sewa tidak hilang dengan rosaknya as-sayyarah al-muhdarati, dengan kereta yang dihadirkan itu. Okey, mithalu ainil mustajarah fi kulli ma sabaq. Contoh ain mustajarah, contoh barang yang disewa, contoh al-ajir. Sama kok kalau konsep ajir. Fa idza istajara syakhsan, kalau seorang tu upah seseorang, syakhsan muayyanan, orang tertentu, liyakuma bi amalin, untuk melakukan satu pekerjaan, summa mata au marida, kemudian dia mati atau dia sakit, maradan yata'adzaru ma'ahul qiyamu bil amal mustajari alaih, sakit yang menguzurkan dia untuk melakukan pekerjaan yang diupah, infasakhatil ijarah, maka akan terfasah ijarah. Sebab kita upah dia. Ni kalau ajir tu ajir yang khusus. Saya upah awak untuk cat rumah saya. Tiba-tiba orang tu mati, maka ijarah dia pun terfasah. Ijarah terfasah. Sebab dia istajarah syakhsan muayyanan, orang tertentu.
Wa idza kanat ijarata zimmah, kalau ijarah tu ijaratu zimmah, bukan kita sewa dia secara khusus, tapi kita nak selesaikan pekerjaan. Contoh nak cat rumah. Okey, maka fa uhdira lahu man ya'mal, maka syarikat yang kita suruh dia hantar orang untuk cat rumah tu, bawalah orang mari untuk cat rumah. Fa hasalal mautu awil marad, tiba-tiba orang yang datang tu mati ataupun sakit, lam tanfasikhil ijarah, ketika itu ijarah tak terfasah. Sebab apa? Kita bukan upah orang tertentu, kita upah untuk selesaikan pekerjaan. Mati orang tu, ganti orang lain. Faham tak? Anak dia ke tolong ganti, kecuali tak sanggup dah batal. Tak sanggup dah boleh batal lah. Tapi adakah dengan terbatal dengan begitu saja? Tidak. Sebab kita bukan sewa orang tu, kita sewa untuk selesai pekerjaan. Ijarah tu zimmah. Maka ketika itu kalau mati orang yang bekerja, maka boleh ganti dengan orang lain untuk selesaikan pekerjaan. Okey, yang pertama tadi fasah. Yang kedua, ada mutaslimil ainil muajjarati fil muddah. Sebab boleh terfasahnya ijarah dengan tidak menyerah. Ada mutaslimil ain, tidak serah barang yang disewa dalam tempoh. Barang disewa tu tak serah dalam tempoh. Idza kanatil ijarah ijaratu ain, kalau ijarah itu bentuk ijaratu ain, sewa barang, maka dalam sewa sehari, makna malam kat kena serah. Tiba-tiba tak serah malam kat maka macam mana nak buat? Terfasah ijarah tu. Ijarah terfasah sendiri. Maknanya dia berhak tak dapat upah lepas tu, tak berhak. Dia berhak guna tak berhak guna. Tiba-tiba digunakan juga. Bila dia guna, akad ijarah batal, manfaat telah digunakan, kena kembali kepada ijaratu mislin. Upah yang sebanding. Okey. Wa kanatil manfa'atu muhaddadatan bi muddatin minaz zaman, manfaat itu ditetapkan dengan tempoh daripada masa. Wa qadat tilka muddatu, dan tamat tempoh tersebut. Walam yusallim al muajjiru al aina, dan tidak menyerahkan oleh muajjir akan al ainal muajjarata, barang yang disewa tu, barang yang dipinjam tu. Faqad infasaqatil ijarah, maka sungguhnya telah terfasah ijarah lifawati, kerana hilangnya al-ma'qud alaih qabla qabdihi, sebelum qabad. Mana hak ni kalau muajjir tak serah barang ni. Muajjir tak serah barang, tuan punya barang kita nak sewa hari ni, dia dah atas-atas dah atas-atas. Apa akan jadi? Fasah ijarah. Fasah kalau kita bayar dah habis semula duit. Muajjir tak serah lagi barang sewaan. Saya nak sewa kereta awak hari ni, tiba-tiba dak tanggung dak serah, maka fasah ijarah. Wa kadza idza kanatil ijaratu ijaratu zimmah, demikian kalau ijarah itu ijaratu zimmah. Walam yuhdir al muajjiru, dan muajjir tidak mendatangkan ma tustufiya minhu al manfaah, apa yang dapat disempurnakan manfaat fil waqtil muttafaq alaih, pada waktu yang disepakati. Ijarah zimmah sekalipun, tak, kita suruh dia hantar kita pergi Uniza pukul 8, kelas pukul 8, suruh hantar kita, tiba-tiba mari pukul 9. Mari pukul 9. Jadi pasal akal. Okey, selesai. Ma la tanfasikhul ijarah, perkara yang tidak menyebabkan terfasah ijarah. La tanfasikhul ijaratu bi khuruji ainil muajjarati min milkil muajjir, tidak terfasah ijarah dengan keluarnya barang yang disewa daripada pemilikan muajjir. Macam mana? Macam mana ni? Gini.
Barang tu, kita ada rumah, kita bagi orang sewa rumah tersebut. Kita bagi orang sewa rumah tersebut. Tiba-tiba dalam tengah rumah itu disewa oleh orang, kita pergi jual rumah kita kepada orang lain. Boleh tak? Rumah kita sewakan. Kemudian sewa tu berlakulah, orang duduk rumah kita, orang sewa. Kita pun pergi jual rumah kita kepada orang lain. Macam mana? Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Akad ijarah tu jadi macam mana? Mana? Rumah kita beri sewa pada orang. Orang pun duduklah. Lepas tu kita pun tak ada duit, kita pun jual rumah tu pada orang lain. Penyewa ada lagi, boleh ke tak? Boleh ke tidak boleh? Apa tak boleh? Boleh? Boleh tak? Apa tak boleh? Bukan orang sewa tu pergi jual. Kita orang sewa tu mana dia jual? Dia sewa rumah je, nak jual rumah sewa tu kan? Bukan rumah dia. Tu rumah kita. Kita beri sewa ke orang. Orang duduklah rumah sewa kita. Kemudian kita dalam masa sama kita pergi jual rumah sewa kita pada orang lain. Jadi pemilik dia orang lain dah. Boleh ke tak? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Jawapannya tak betul. Ni kita bincang ni. Tidak terfasah ijarah itu dengan keluarnya barang sewaan daripada pemilikan pemilik, milkil muajir. Kama idza ajjara daran, seumpama orang tu dia beri sewa satu rumah, thumma wahabaha, kemudian rumah tu dia beri pada orang lain. Rumah dia tiba-tiba disewa orang, tiba-tiba dia beri rumah tu pada orang lain. Auba'ha, atau dia jual rumah. Rumah tu jual pada orang lain. Penyewa ada, tak ada masalah. Li'anna al-aqd al-ijarah, kerana akad ijarah yaridu ala manfa'ah, berlaku pada manfaat. Fala yamna'u bai' al-raqabah, dia tidak menghalang jual raqabah, jual zat rumah. Raqabah ni makna rumah tu sendirilah. Tekak ni makna bezat tu sendiri. Kita sewakan manfaat. Diri rumah tu milik kita. Jadi kalau kita jual ke orang lain memiliki diri rumah. Manfaat boleh diteruskan saja, boleh disewalah, tak ada masalah. Faham tak? Jadi dia boleh jual rumah dia. Dah macam tu, penyewa macam mana? Pembeli tak tahu kena. Kalau gitu tengok. Yasbutu walakin yasbutu lil mushtari al-khiyar in kana yajhalul ijarah. Pembeli rumah tu boleh khiyar lah kalau dia tidak tahu bahawa rumah tu disewa orang. Kalau memang dia nak duduk. Kalau tak, mana dia boleh selesai. Rumah tu rumah dia telah berpindah daripada pemilik asal kepada dia. Kayak gini sewa boleh ke dia? Sewa nanti boleh ke dia lah. Tak boleh lah kepada tuan orang lama. Sebab tuan lama tak ada milik dah bagi diri rumah. Diri rumah telah menjadi milik orang lain. Maka boleh sewa ke orang lain lah. Penyewa sama je. Tidak boleh dibatalkan akad sewa tu. Sewaan berterusan. Faham tak? Ni kat awak tahu tak hukum Tak tahulah tak. Awak boleh jawab salah tu sebab tak tahu kan. Sekarang ni kena faham mana boleh, mana tak boleh. Yang kedua, wa kadza la tanfasikhul ijaratu bi mauti ahadil muta'aqidaini
Begitulah juga tidak batal ijarah dengan mati salah seorang yang berakad. Al-muajir awil mustajir, pemilik barang sewaan atau penyewa. Tak batal. Suara saya sampai tak ke kelas luar? Ada tak? Ada tak? Sampai? Dengar tak? Kelas lain luar dengar tak apa ni, kelas lain takut ganggu. Kalau dengar tak apa lah, sebab saya pakai pasal ni kan. Jadi maknanya apa? Takkan fasah ijarah dengan mati salah seorang, wala bimautihima, atau mati dua-dua sekali. Penyewa mati, tuan punya rumah mati. Tak. Bal tabqal inqidha ila inqidha'i mudah, bahkan kekallah sewaan tu sampai habis tempoh. Dah penyewa mati, dah ikut dia. Nak duduk waris dia nak duduk ke? Tak. Bini dia nak duduk ke? Tak ada masalah. Dah pemilik barang mati, pemilik rumah mati, tak ada masalah. Duit sewa tu boleh kepada ahli waris. Nampak tak? Jadi begitu. Mati penyewa atau pemilik rumah, pemilik barang, tidak membatalkan akad ijarah. Ijarah berterusan. Yang ketiga, wa kadza la tanfasihul ijaratu bi udhrin tara'a fi ghairi ma'qud alaih. Begitu juga tidak terfasah ijarah dengan uzur yang mendatang pada selain ma'qud alaih. Uzur mari bukan pada barang, keuzuran, kerosakan dan semua bukan rosak pada barang. Kama idza ajara sayyaratan, seperti seorang tu dia sewa kereta, wa huwa sa'ikun laha. Dia tu menyewakan kereta dan dia pemandu bagi kereta. Maknanya macam orang buat apa ni? Orang tu pemandu pelancong, pemandu kereta untuk jalan-jalan ni kan. Jadi sewa kereta dia juga pemandu, orang pun bayar pada dia. Famaridha, tiba-tiba dia sakit, wa ajaza 'anil khuruji ma'al mustajir, tak mampu dia keluar bersama penyewa kereta. Hari ni saya sakit lah. Jadi sekarang ni yang berlaku mana? Uzur tu berlaku kat mana? Bukan ma'qud alaih. Ma'qud alaih tu kereta tu sendiri. Hak tu tak ada uzur, bukan kereta rosak. Berlaku pada selain fi ghairi ma'qud alaih. Sakit, pemandu sakit, maka hukumnya tidak terfasah ijarah. Ijarah masih boleh diteruskan, li'annahu yumkinu istifa'u manfaatil ain, kerana boleh disempurnakan manfaat barang al-mu'ajjarati bi ghairihi. Boleh je. Tak boleh. Akad itu tidak mesti difasah, makna diteruskan juga. Saya tak sihat ni, tak apalah, saya suruh adik saya bawa kereta. Tak apa. Saya suruh jiran saya bawa kereta. Saya suruh kawan saya jadi pemandu. Jadi akad ijarah tersebut tidak terbatal dengan berlaku uzur pada bukan barang sewaan. Itu yang pertama, fasah kan. Yang kedua, istifa'ul manfaatil ma'qud alaih. Menyempurnakan manfaat barang yang diakad, menyempurnakan manfaat subjek akad. Barang sewaan tu kita telah guna sempurna dah, selesai dah, maka apa akan jadi? Fasah akad ijarah, selesailah, batal akad ijarah. Yantahi aqdul ijarati, akan selesai akad ijarah hukman, secara hukumnya, bistifa'il manfaatil ma'qud alaih, dengan menghabiskan manfaat barang yang diakad. Fa in kanat muqaddaratan bi amalin, kalau ijarah itu ditentukan dengan pekerjaan, intahat bil al-ijarah bi itmamil amal, maka ijarah akan selesai dengan sempurna amal. Saya suruh upah awak untuk cat rumah, selesai cat rumah, habislah ijarah, selesai. Maknanya tak perlu bayar lah kalau dia bayar hari. Kalau bayar hari, tak perlu bayar, selesai.
Wa in kanat muqaddaratan bi zamanin, kalau ditentukan dengan tempoh, intahatil ijarah bi mudhi dzalika zaman. Kalau ditentukan dengan tempoh, maka habis tempoh, habislah akad ijarah. Saya nak guna khidmat awak selama sebulan. Kerana sebulan. Habis sebulan tu, selesai akad ijarah. Tak perlu bayarlah untuk bulan seterusnya. Faham? Fa idza ista'mala al-mustajiru 'ainal mu'ajjarata, apabila penyewa menggunakan barang sewaan ba'da intihai ujrah, lepas selesai ujrah, ba'da intihai ijarah, wajaba 'alaihi ujratul mithl. Katakanlah barang tu kita sewa selama sehari, selesai dah penggunaan selama sehari, jadi habis akad ijarah, kita dah kena bayarlah untuk esok dia. Syarat kena aturlah. Tapi kita dah atur juga, kita guna kat esok. Untuk mari ke Uniza, kita guna juga. Dah macam mana tu? Kena bayar sehari ke 2 hari? Kena tengok. Hak hari yang lepas daripada tempoh tersebut, kena kadarkan. Berapa bayaran dia? Ini dipanggil ujratul mithli. Jadi, orang-orang yang biasa, dia boleh tanya pihak-pihak yang pakar, ataupun orang-orang yang biasa buat sewa, kalau guna selama setengah hari contohnya, berapa bayar? Maka dia tetap kena bayar ujratul mithli. Ya. Kemudian al-khiyarat fi aqdil ijarah. Khiyar dalam akad ijarah. Pertama, khiyar majlis wa khiyar syar'. Khiyar majlis dan khiyar syarat. La yasbutu fi aqdil ijarah khiyarul majlisi wala khiyarul syarti. Tidak sabit pada akad ijarah khiyar majlis dan khiyar syarat. Khiyar majlis tak boleh. Ijarah tak ada khiyar majlis, tak ada khiyar syarat. Kenapa? Lianna aqdal ijarati min uqudil gharar. Kerana akad ijarah ni termasuk daripada uqudil gharar. Akad yang gharar ni makna ketidakpastian, berlaku tak pasti, berlaku ketidaktentuan. Kenapa tak tentu? Li'annaha ma'aqdun ala ma'dum. Kerana akad ijarah ialah akad pada ma'dum, benda yang tak ada. Apa benda yang tak ada tu? Tak ada tu benda. Apa yang tak ada tu? Ma'dum tu apa ma'dum? Ma'dum merujuk kepada apa? Dalam ijarah ni, benda yang kata ma'dum tu, apa dia? Barang sewa. Barang ada lah. Benda hak ma'dum dalam akad ijarah ni. Manfaat tu nampak ke tak? Manfaat tu ada ke tak? Tak ada. Manfaat tu dalam ijarah kan ma'qud alaih tu manfaat. Manfaat ni benda tak ada. Boleh nampak ke tak ada? Maksud dah ni nampak ya boleh dimanfaatkan. Jadi benda ni bukan macam jual beli ada barang. Sekarang ni kita berlaku jual beli pada manfaat. Manfaat benda ma'dum. Awal dulu sebut dah kan ijarah ni bai'un. Dia daripada mastusnya min bai'il ma'dum kan. Jadi bila ma'dum berlaku gharar, ketidakpastian. Memanglah kita duduk dalam rumah sewa awak. Duduk dalam mana rumah sewa awak? Duduk rumah sewa belakang ke duduk dalam asrama? Duduk dalam. Apa boleh duduk dalam? Ini sen berapa ni? Lepas tu sen satu ada tak? Jadi duduk asrama ni? Duduk asrama. Awak duduk dalam mana asrama awak? Berapa jam? 1 sen. Berapa bayar 1 sen asrama? 600 lebih 1 sen. Lepas tu lama mana awak duduk dalam bilik? Rugi tau. Lepas tu awak duduk dalam bilik lama lah. Baru padang bayar 600. Gitu ke? Ni awak duduk luar banyak. Duduk kelas rajin. Ustaz, lepas tu saya mari lewat ustaz. Sebab saya bayar mahal ustaz. Jadi saya nak guna manfaat rumah sewa ke asrama. Lepas tu saya mari lewat.
Waktu saya dok mari kelas. Tak, saya nak mari kelas sebab apa? Dah saya bayar manfaat. Anak kata, oh iya saya bayar. Tak, patutnya saya kena duduk lama asrama. Patutnya buat online je, buat online. Duduk dalam bilik. Duduk tepi katil pasang apa ni? Online, live. Kalau tidur, tidurlah. Dah molek dah ingat tutup mic. Laku tak? Ada kelas ni? Laku? Penuh kena sekali tu. Penuh ada kelas dia jadi gitu. Nampak tak? Jadi awak duduk lama mana? Waktu ghara tak tahu. Ada orang duduk sekejap, disewa untuk tidur sekadar. Lepas tu ni marilah dia tahu seorang pelajar, dia kena tunaikan tanggungjawab. Dia mari kelas, dia awal. Lepas tu masa kosong dia pustaka ni. Lepas tu balik tidur. Berapa jam je kadang sehari. Tapi manfaat tu tak sama. Betul kata gharar. Jadi akad ini berlaku daripada akad yang berlaku gharar. Tapi gharar yang bukan haram, gharar yang dibenarkanlah. Kerana dia akad pada ma'dum, benda yang tak ada. Wahyan manafi' itu manfaat. Fa innaha ma'dumatun 'indal aqdi. Masa akad manfaat tu tak ada. Masa kita akad tu kita duduk gitu. Wa inna ma syuri'at taysiran li hajatin nas. Tetapi dia syariatkan ijarah untuk memudahkan manusia. Bila berlaku ada gharar, maka tak boleh khiyar majlis. Sebab khiyar ni menambah gharar atas gharar. Faham? Manfaat tu gharar dah. Bila kita letak khiyar majlis, maknanya kita menjadikan akad itu tidak lazim, tak butuh. Sebab ia boleh batal. Khiyar ni boleh menyebabkan boleh batal. Manfaat tu gharar dah. Kita tambah lagi gharar dengan ada khiyar, tak boleh. Khiyar syarak pun sama. Khiyar syarak. Ginilah, saya nak sewa homestay ni selama 3 hari cuti sekolah ni. Tapi kalau saya nak khiyar, saya khiyar. Boleh. Boleh nak khiyar batal tu, boleh tak? Kalau barang boleh khiyar, barang ni ada, boleh suruh balik. Tapi manfaat 3 hari. Duduk, dah lepas habis 3, gini saya nak batal. Kok duduk 3 hari ya? Duduk boleh ada, homestay orang. Lepas tu nak khiyar pula. Jadi dia menambah gharar di atas gharar. Kerana itu tak boleh khiyar syarat dan khiyar majlis. Faham tak saya cakap boleh? Yang kedua, khiyar aib. Boleh ke tak? Amma khiyarul aib fa innahu yasbutu fi khiyar. Khiyar aib ada. Khiyar aib ada dalam ijarah. Fa idza hadatha aibun bil ainil muajjarati. Kalau berlaku aib pada barang sewaan, summa athara fi manfaatiha ta'thiran yadhharu fi tafawuti ujratiha. Kemudian dia menyebabkan kesan pada manfaat. Ta'siran sebagai kesan, yazharu fi tafawuti ujratiha, yang menyebabkan berbeza pada upah. Kita sewa kereta, tiba-tiba kereta tu rosak ekor rosak. Yang mana kalau ekor rosak lah, ingat kereta yang ekor ada elok. Berlaku aib yang menyebabkan terkesan pada harga upah sewa tadi. Hala kauniha salimah, ketika keadaan kereta itu elok. Wahala kauniha ma'ibah, dan ketika keadaan aib. Masa ekor ada dengan ekor tak ada, memang harga beza. Bila gitu, dia kata hukumnya boleh lah. Boleh apa? Boleh buat khiyar aib. Contoh, kama law istajara ardan lizira'ah, seperti mana orang itu sewa tanah untuk cucuk tanam. Fanqata'a ma'uha, tiba-tiba air bekalan air putus. Sewa tanah nak cucuk tanam, tiba-tiba parit yang ada air tu tak ada air ataupun kena sekat. Au sayyaratan liruku, atau dia sewa kereta untuk menaiki. Fa'atabat ajalatuha, lalu rosak tayarnya. Walam yubadiril muajir ila islahi dhalikal aib, dan muajir tidak segera membaiki keaiban itu. Kanal mustajiru bil khiyar, mustajir penyewa boleh khiyar baina imda'il ijarah, untuk meneruskan akad sewaan, au fashihi. Ya boleh. Kalau barang tu aib yang menyebabkan harga berbeza, boleh nak teruskan ijarah juga ke, atau nak batal. Wala syai'a alaihi halal fashi, tidak dapat apa-apa ketika fasakh. Kalau nak fasakh, dia tak boleh dapat apa-apa. In kana qabla mudhi syai'in min waqti, kalau sebelum berlalu sesuatu daripada waktu.
fa in kana ba'da mudhi syai'in min al-waqti, kalau berlalu sesuatu daripada waktu, limithlihi ujrah, yang boleh dapat upah, sabata ala qistihi min al-ujratil musamma fil aqdi, maka berhak dia dapat bahagian daripada upah yang telah disebut dalam akad. Faham tak ni? Gini, dia kata kalau barang itu, barang sewaan, berlaku kerosakan, aib ketika kita tengah guna, maka dapat dua khiyar, sama ada nak batalkan akad tadi ataupun nak teruskan sahaja. Kalau dia teruskan, maknanya selesai lah, maknanya lepas selesai dia tugas, dia bayarlah upah kan, ataupun upah tu telah dibayar awal. Kalau dia nak fasah tu, tengok, kalau tempoh dia guna tu pada kebiasaan tak ada perlu bayar apa-apa upah. Contoh kereta tu rosak dekat daripada tempat disewa tu, dalam perjalanan yang dekat sebenarnya, ketika itu tak perlu bayar apa-apa bayaran. Tetapi kalau dah dia guna dalam tempoh tertentu yang mana penggunaan tu biasa ada upah. Contoh rosak daripada Terengganu ke Mamang, elok daripada Kemamang ke Kuantan tu, rosak di Kemamang. Jadi jarak itu, tempoh penggunaan tu biasanya orang bayar upah, ada bayarannya. Maka ketika itu kena bayar bahagian daripada upah yang dah disebut. Katakanlah upah dia RM50 daripada Terengganu ke Kuantan, rosak di Kemamang, maknanya dia telah melalui perjalanan, kita kata 45 lah, 45 kita bagi 5, ataupun kita jalur perjalanan 1/3, 2/3 perjalanan, 3/4 lah, 3/4 perjalanan, 3/4 perjalanan dia telah lalui, maka dia kena bayar 3/4 daripada sewa yang disepakati. Faham tak? Dia telah lalui 3 daripada 4. Kalau perjalanan tu kita bagi 4 tak? Jadi dia telah lalui 3 tu, upah yang sebenar 50 tu kena bayar 3/4. Ini kita buat 40 mudah. Jadi semua akan jadi 30 riyal lah. Bayar 30 riyal saja. Wala yasbutul khiyarul aib fi ijarati zimmah. Ijarah zimmah tidak sabit khiyar aib. Fa idza ahdara al muajjiru ainan, apabila pihak pemilik mendatangkan barang, tustufiya minha manfaatu, untuk disempurnakan daripada yang manfaat, al-ma'quna 'alaiha fi zimmah, thumma ta'ayyabat tilkal 'ainul al-muhdarah, kemudian berlaku aib pada barang sewaan, wajib 'alal muajjir an yuhdira badalahu, wajib kepada pihak barang itu menghadirkan gantinya. Kalau ijaratu zimmah berlaku aib, tidak menyebabkan boleh fasakh, boleh khiyar, bahkan pihak dia kena ganti. Senangnya sebab dia bukan barang, dia makna bukan ijarah atas barang, ijarah atas zimmah. Bila zimmah barang tu rosak, ganti barang lain lah. Ikhtilafu al-muajjir wal mustajir fi da'war rad. Ni payah sikit ni. Berlaku khilaf antara muajjir dan mustajir pada dakwaan memulangkan atau tidak. Dakwat talaf, kita tengok. Dakwa rosak. Idza talafatil ainul muajjaratu, bila rosak barang sewaan, atau ta'ayyabat, ataupun jadi aib, fi yadil mustajir, pada tangan penyewa, wadda'al mustajir annahu lam yata'adda bidzalik, dan mendakwa oleh penyewa dia tidak melampau guna itu, wa innama hadatha bi afatin samawiyah, tetapi berlaku kerana afah samawiyah ni, bencana daripada langit, bencana alam, au sababin qahri, atau sebab yang luar kawal, kharij an iradatihi, luar daripada kehendaknya, au hadasa bi sabab isti'malil ma'zun bihi adatan, atau berlaku dengan sebab penggunaan yang diizin pada adat. Wadda'al mu'ajjiru anna dhalika hasala bi ta'addin minal mustajir, tetapi tuan punya barang mendakwa kerosakan itu berlaku dengan sebab kecuaian dan melampaunya penyewa. Situasi gitulah, baloh. Penyewa kata, saya tak salah rosak ni, saya berjaga betul dah.
Tuan punya kata, "Dak, awak yang salah, awak yang tak jaga betul." Jawapannya macam mana? Falladhi yuqbalu qawluhu qawlul mustajir. Yang diterima perkataannya ialah perkataan mustajir, perkataan penyewa. Fa yusaddaqu bi yaminih, maka dibenarkan penyewa dengan sumpah. Jadi penyewa kena sumpah. Li'anna al-mu'ajjira yadda'i ta'addi, kerana mu'ajjir dia mendakwa berlaku ta'addi, berlaku pelampauan. Wal mustajir yunkiruhu, orang yang menyewa dia mengingkari berlaku ta'addi. Wa yadda'i adamah, wal aslu adamut ta'addi, maka asalnya dihukumkan tak ada penyalahgunaan itu. Wa bara'atu dhimmah, dan asalnya tidak kena tanggungan. Kenapa? Pertamanya yad mustajir, yad amanah. Satu. Keduanya, bila berlaku dalam masalah qada, kaedahnya al-bayyinah 'alal mudda'i, bukti mesti diberikan oleh pihak yang mendakwa. Sekarang ni dakwaan, pihak mendakwa bahawa berlaku penyelewengan. Pendakwa kena datangkan bukti. Kalau tak ada bukti, wal yamin 'ala man ankara, kena bersumpah oleh pihak yang menafikan. Pihak menafikan kena bersumpah, maka dimenangkan pada pihak menafi, kerana dia yang kira asal tidak dakwaan itu tidak sabit, tak ada. Selagi mana dibuktikan, maka dimenangkan pihak dalam kes ini mustajir, kerana dia mendakwa bahawa bukan salah dia. Orang yang mendakwa tu kena datang bukti. Tak ada bukti, kalah dia, kena menangkan mustajir. Ni kaedah ni sama ni. Dia melibatkan semua berkaitan, apa-apa yang berkaitan dengan akad. Al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Yang kedua, dakwah raddi, dakwaan serah. Idza ikhtalafa al-mu'ajjir wal mustajir, bila berbeza tuan punya barang dan juga penyewa, fada'al mustajir annahu raddal 'ainal mustajara ila al-mu'ajjir, mustajir mendakwa dia telah pulangkan barang sewaan kepada tuan punya barang. Wa ankara dzalikal mu'ajjir, tetapi mu'ajjir nafi. Penyewa kata, saya serah dah motor sewa semalam, atau kereta sewa saya serah dah malam. Tuan punya kata, dah awak tak serah lagi. Siapa menang? Sekarang ni kalau tak ada bukti lah. Ada bukti senang menang, ikut bukti lah. Sekarang ni tak ada bukti. Dia kata, saya serah dah malam, saya hantar dah malam kereta ke compound tempat kereta sewa awak. Saya serah dah anak kecil. Lepas tu tuan punya kereta kata, dak, mana dak serah lagi, mana ada kereta tak ada, kunci pun tak ada. Contoh. Siapa nak menangkan? Faqala innaka lam taruddaha alayya. Muajir kata, awak tak serah. Fa yuqbalu qaulul muajir bi yamini, maka dimenangkan perkataan muajir, perkataan pihak yang punya barang dengan sumpahnya. Kenapa sini menang pihak punya barang pula? Li'annal mustajira qabada al-'ainal mu'ajjarah lil manfaatihi, kerana mustajir dia pegang barang sewaan tu untuk manfaat dia. Wal aslu ada murad, asalnya bila manfaat tu hak dia pegang, milik dia, asal dia tak serah lagi lah. Asal dia tak serah lagi. Sebab barang tu dia guna, maknanya dia dalam pemilikan dia untuk guna manfaat. Maka bila pulang tak ada bukti semua, maka asal dia masih pegang, asal dia guna. Wal mustajir mudda'i, ketika ini mustajir tu yang mendakwa serah. Padahal serah tu benda yang berlaku mendatang. Fal qawlu qawlu munkir bi yamini, maka perkataan yang dimenangkan perkataan orang yang ingkar, iaitu muajir sini. Sebab muajir menafikan serah, jadi menang kepada orang yang menafikan, iaitu muajir. Kalau mustajir tak datangkan bukti, maka dia kena ganti. Fayu qabalu qaulul muajir li'annahu yunkiru radda, kerana dia menafikan pulang balik. Wa yadda'il asla, dan dia mendakwakan asal bagi kes ini ada murrad, iaitu tidak diserah balik. Seterusnya wallahu taala alam, bab apa?